Islam, kita tolak keadilan dan PAS. Tok Guru, Ning Aziz, Tok Guru Haji Hadi Awang, semua ini perkakas ikut DAP. Kita nak Islam. Saya challenge DAP. Dan sekarang ini setelah berjuta mereka dapat hak kewarganegaraan, sekarang dengan soal tak boleh orang lain jangan dapat beasiswa. Bukan sahaja itu, ada anak-anak Melayu yang jahil, apakah atas nama Islam, atas nama sosialisme, atas nama apa juga saya tidak tahu, yang mengatakan, well, we cannot, we should give them scholarship. Sudah mesti faham sejarah kita. Dan kita tahu, sudah ada perjanjian yang telah dicapai. Dan kalau kita rombak, rugi kita sekarang ini. Rugi masyarakat Melayu, rugi perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita nak rombak suatu perjanjian, manakala orang lain sudah terolehi. And I can see the smallness of the thinking, the issues they bring up, the hatred they bring. Dia nanti kata tidak. Dia kata no, kita tak bawa kebencian kepada rakyat. But we know, you give his state, translate it, and give to any Malay in the kampung. Jangan guna ini saja. DAP PAS dia guna ini, kurang guna ini. Dia kena fikir masa depan kita. Kenapa perlu kaum Cina mendengar ceramahnya? Di mana sedapnya? Mengapa sampai jadi begini? Terlalu percaya dan terlalu terhibur dengan kata-kata dan janji-janji manisnya. Apakah setiap tutur kata dan perkataannya benar dan boleh dipercayai? Tidakkah ada sedikit pun penipuan? Persoalannya, siapa tipu siapa? Siapa penipu dan siapa yang ditipu? Apakah yang kaum Cina mahukan dan harapkan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kekayaan, kuasa, pengaruh, kedudukan, jawatan penting dalam kerajaan, menjadi Perdana Menteri, menjawat jawatan Menteri Keuangan dan lain-lain jawatan penting di dalam kabinet, menambah ahli parlimen Cina di Dewan Rakyat serta menduduki jawatan-jawatan penting di dalam perkhidmatan awam. Atau mungkin lebih daripada itu juga adalah untuk menghapuskan Raja-Raja Melayu, menukar perlembagaan dan menghapuskan hak-hak istimewa orang Melayu. Jika inilah yang diinginkan oleh kaum Cina daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang diucapkan dan dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ceramah-ceramahnya, maka kaum Cina sebenarnya telah tersilap langkah, ditipu dan diperbodohkan oleh pemimpin ini. Siapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebenarnya? Islam, kita tolak keadilan dan PAS. Tok Guru, Ning Aziz, Tok Guru Haji Hadi Awang, semua ini perkakas ikut DAP. Kita nak Islam. Beliau memang seorang yang licik, ligat dan pandai berpolitik. Tetapi beliau juga seorang penipu besar dalam sejarah politik Malaysia. Inilah hakikat yang berlaku. Kaum Cina di Malaysia telah ditipu berzaman-zaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu sejak beliau menjadi pemimpin pertubuhan, pemimpin kerajaan, sehinggalah beliau menjadi ketua pembangkang. Dia mau buat lagi. Kaum Cina tidak salah. Yang salah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana orang Cina perlu tahu latar belakang beliau.
Kita mesti faham sejarah kita. Dan kita tahu sudah ada perjanjian yang telah dicapai. Dan kalau kita rombak, rugi kita sekarang ini. Rugi masyarakat Melayu, rugi perjuangan Islam itu sendiri. Penjajah bila bertapa, targetnya ialah untuk memastikan ada di kalangan orang-orang Melayu yang menjadi Kristian, supaya dengan cara ini dia akan split the rank of the Malays di Semenanjung dan the Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Melayu faham, orang Cina dan India pun faham. Kalau kita mahu orang-orang Melayu faham, orang Cina dan India pun faham. Dan sekarang ini setelah berjuta mereka dapat hak kewarganegaraan, sekarang dengan soal tak boleh orang lain jangan dapat beasiswa. Bukan setakat itu, ada anak-anak Melayu yang jahil, apakah atas nama Islam, atas nama sosialisme, atas nama apa juga saya tidak tahu, yang mengatakan, well, we should give them also. Cukup-cukuplah ditipu sebagaimana beliau menipu bangsanya sendiri, negara dan rakan-rakan politik yang dahulunya adalah musuh tetapi kini menjadi rakan-rakan baik beliau. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah penipu nombor 1 dalam sejarah peradaban dan tamadun manusia di Malaysia. Anwar's plan to topple the legitimately elected government of the day through backdoor defections was utterly immoral. There are very big question marks. What about money politics when he was there? What about the way he had resorted to money politics in the 1993 UMNO election? This is well documented. Berdasarkan peribadi dan strategi politiknya, beliau tidak boleh menjanjikan apa-apa, bukan sahaja kepada kaum Cina, tetapi Melayu dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan saya nak tegaskan di sini, tidak benar ada perbezaan prinsip dalam segi dasar mengendali ekonomi di negara kita. Bagi saya, Datuk Seri Tuan Mahathir Mohamad adalah pemimpin saya. Saya telah ikrar secara terbuka, saya akan sokong dan taat setia kepada dia. Begitulah siri pembohongan dan penipuan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kaum Cina. Ia dilakukan dengan cukup terancang hinggakan DAP, sebuah parti yang kononnya memperjuangkan hak-hak kaum Cina, serta begitu ramai pemimpin dan tokoh Cina juga boleh tertipu. Latar belakang, strategi dan nafsu buasnya memang berupaya mengelirukan sesiapa sahaja. Sudah sampai masanya rakyat Malaysia memberhentikan pembohongan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khasnya kaum Cina, agar mereka tidak terus diperbodohkan dan akhirnya rugi tanpa mendapat sebarang habuan dan keuntungan seperti yang diharapkan. Pada usia mencecah 70 tahun, perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berada di penghujung. Tidak lama lagi pastinya beliau akan pergi buat selama-lamanya dan paling tidak pun akan bersara. Ketika ini, di manakah segala janji-janji manisnya? Perjuangannya yang lebih bersifat peribadi daripada mengutamakan kepentingan negara dan rakyat Malaysia akan berkubur buat selama-lamanya. Ketika inilah rakyat Malaysia akan sedar betapa pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim hanyalah pembawa kerosakan kepada masa depan negara. Ketika inilah parti-parti politik dan pemimpin daripada Pakatan Rakyat akan sedar bahawa hanya amalan dan strategi politik yang berasaskan kepentingan nasional lebih sesuai
dan diterima oleh rakyat keseluruhannya.